Halo. Jadi minggu ini kita akan buat satu latihan. Okey, buat 4 soalan latihan yang berkaitan dengan bab 4 jadual perkala unsur. Jadi kita akan buat satu rumusan lah menggunakan latihan di sini. Okey. Jadi jom kita mula soalan 1. Boleh rujuk soalan ini di dalam buku nota murid-murid. Okey, jadi soalan 1. Raja menunjukkan perwakilan piawai bagi dua unsur. Okey, ini adalah dua perwakilan piawai. Apa yang diwakili oleh nombor 3 dan nombor 7? Okey. Jadi murid-murid ini kena hafal. Kalau nombor 3 ini di bawah adalah nombor proton. Yang atas 7 ini adalah nombor nukleon. Okey, ini kena ingatlah. Okey, lepas itu tuliskan susunan elektron bagi atom X dan atom Y. Jadi murid-murid kena tahu untuk tulis susunan elektron kena rujuk kepada nombor proton dia, iaitu nombor di bawah. Okey, kerana nombor proton sama dengan bilangan proton dan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, jadi 3. Kalau 3 maka susunan elektron adalah 2.1. Yang ini adalah 8. Jadi petala pertama dia duduk 2 orang saja. 2. Jadi tinggal berapa orang? 6. Jadi jawapannya 2.6. Okey, seterusnya lengkapkan jadual untuk menunjukkan kedudukan X dan Y dalam jadual perkala unsur. Okey, jadi untuk X dia letak di kala 2 kerana terdapat 2 petala, 2 nombor ataupun 2 petala yang diisi elektron. Okey, kumpulan keberapa? Kumpulan rujuk kepada nombor belakang sini. 1, jadi dia adalah kumpulan 1. Okey. Yang ini adalah sama juga 2 nombor, dia adalah kala 2. Dan kumpulan keberapa? Nombor belakang ini adalah elektron valence dia adalah 6. Jadi dia adalah kumpulan 16. Masih ingat? Boleh? Kalau 1, 2, kumpulan 1, 2. Kalau mula dari 3 sampai 8, kita kena campur 10. Contoh ini 6. Jadi dia adalah kumpulan 16. Okay, baik, ini jawapannya. Okey, kemudian bandingkan saiz atom X dan atom Y dan terangkan jawapan kamu. Okey. Jadi didapati bahawa X dengan Y dua-dua mempunyai bilangan kala yang sama. Kala 2, kala 2. Okey. Kalau kala 2, jadi dia letak di dalam kala yang sama. Kalau kala yang sama, cikgu pernah ajar. Kalau kumpulan small to big. Masih ingat? Kalau kala big to small. Jadi, okey. Baik. Cikgu guna gambar memudah senang murid-murid hafal. Jadi kalau kumpulan dari atas ke bawah, dia dari kecil menjadi besar. Kalau kala dari kiri ke kanan, dia adalah besar menjadi kecil. Masih ingat? Ini penting untuk topik ini. Murid-murid kena tahu saiz dia. Cikgu ulang, kalau kumpulan small to big. Dan kalau kala big to small. Okey? Jadi sekarang kita bandingkan saiz atom X. Jadi kalau kita tengok gambar, saiz atom X adalah lebih besar. Dan ingat, kalau saiz mesti guna perkataan lebih besar daripada atom Y. Kenapa? Okey, di sini banyak jawapan. Pertama, murid-murid boleh terangkan kerana bilangan proton dalam atom X adalah okey, ini tak betul. Sekejap. Okey, bilangan proton dalam atom, ini salah, atom Y. Okey. Baik, kita tengok bilangan proton dia ini ada 3, yang ini ada 8. Jadi, yang mana lebih banyak bilangan proton? Jawapannya atom Y. Bilangan proton dia lebih banyak. Okey. Kalau murid-murid tak boleh terangkan yang ini, tak apa. Kita boleh terangkan point yang ini. Okey, saya masih ingat cikgu suka terangkan yang saiz lebih kecil ini. Okey, kalau saiz lebih kecil, yang ini pun salah sikit. Okey, cikgu betulkan. Okey, baik, cikgu ulang sekali lagi. Bandingkan saiz X dia lebih besar daripada saiz Y. Kenapa? Okey, pertama kita boleh terangkan bilangan proton. Yang ini ada 3, ini ada 8.
Jadi bilangan proton dalam atom Y adalah lebih banyak daripada atom X. Ataupun kita boleh cakap juga bahawa charge positif di dalam nukleus untuk atom Y adalah lebih tinggi. Tak ada masalah. Yang ini paling senang. Jadi kalau saiz dia lebih kecil, maka daya tarikan antara nukleus dan elektron dalam atom Y adalah lebih kuat. Ingatlah, yang ini cikgu selalu menekankan. Kalau saiz dia lebih kecil, jadi jarak dia sangat dekat. Betul tak? Kalau dia sangat dekat, maka daya tarikan dia sangat kuat. Kalau dekat, kita boleh tarik dengan kuat. Tapi kalau jauh, tarikan dia menjadi lemah. Baik, cuba. Next kita teruskan dengan soalan 2. Raja menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Unsur yang manakah gas adi? Jadi yang ini murid-murid kena tahu gas adi adalah kumpulan keberapa? Kumpulan 18, betul. Jadi 18 jawapannya Ni ataupun neon pun boleh. Nyatakan satu kegunaan bagi gas di A1. Jadi neon, apa kegunaan dia? Membuat lampu iklan ataupun untuk membuat tiub televisyen. Apakah maksud oksida amphoteric? Amphoteric unsur mana? Tak apa, nanti ada soalan nak tanya kot. Oksida amphoteric maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid ataupun alkali dalam bentuk garam dan air. Unsur mana amphoteric? Siapa ingat? Satu unsur saja yang kita pernah belajar yang merupakan amphoteric. Aluminium. Murid-murid kena hafal. Jawapannya Al ataupun aluminium. Akhirnya unsur yang manakah wujud sebagai twi atom itu adalah unsur dalam kumpulan 17. Kumpulan 17 dia wujud sebagai twi atom iaitu Cl2, Br2 ataupun I2. Twi atom. Jadi jawapannya Cl. Lepas itu, unsur Li, K dan Na ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Baik, kita tengok soalan. Mereka dalam kumpulan berapa? 1. Dalam kumpulan yang sama. Mengapakah unsur ini terletak di dalam kumpulan yang sama? Kalau kumpulan 1, elektron valence dia berapa? 1, betul. Kerana unsur ini Kerana atom-atom ini mempunyai bilangan elektron valence yang sama, iaitu 1. Susun unsur-unsur ini dalam tertib menaik terhadap reaktiviti terhadap oksigen. Tertib menaik. Jadi dari api sikit menjadi api besar. Jadi yang paling sikit atas sekali lah, Li. Dan yang paling reaktif adalah K, helium. Jadi kita susun macam ni, Li, Na, K. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang apabila K bertindak balas dengan oksigen. Pertama, formula K adalah K, helium. Oksigen, murid-murid kena tahu, formula oksigen adalah O2. Lepas itu, jangan ingat kimia adalah matematik. K campur O2, KO2. Salah. Dia akan menjadi K2O. Kenapa? Sebab K adalah bercharge positif. Manakala O adalah bercharge 2 negatif. Jadi dia akan tukar cincin, akhirnya dapat K2O. Dia bagi dia. Lepas itu, seimbangkan 2O dan K, 2 darab 2 ada 4. Jadi kita letak 4 di sini. Soalan last. Apakah unsur yang diwakili oleh simbol Cu? Jadi Cu adalah cuprum. Dan dia merupakan unsur peralihan. Nyatakan satu sifat istimewa bagi unsur Cu. Jadi dia boleh membentuk ion berwarna. Selain itu ada 4 jawapan lagi. Dia boleh dia mempunyai lebih daripada satu nombor penoksidaan. Ataupun dia boleh membentuk ion kompleks. So tulis satu sajalah. Tak payah tulis terlalu banyak. Malas. Kita teruskan. Soalan 3. Jadual menunjukkan nombor proton bagi 8 jenis unsur. Mereka terletak dalam kala yang sama. Kala apa? Jawapannya kala 2. Kenapa? Baik, kerana kalau 3, 2.1. Dan kalau 10, 2.8. Jadi 2 nombor saja, jadi 2 kala. Kala kedua.
Apa sebab? Kerana dua petala diisi dengan elektron. Kerana atom-atom ini mempunyai dua petala yang diisi dengan elektron. Nyatakan bilangan proton bagi unsur lain yang sama kumpulan dengan neon. Okey, neon kumpulan 18. Jadi jawapan dia 18. Kerana kalau 18, kita tulis susunan elektron, dia akan menjadi 288. Jadi elektron valence dia sama. Jadi dalam kumpulan yang sama. Okey, tapi ini jangan tunjuk hanya tulis 18 saja. Tulis 2 pun boleh. Kerana 2 helium terletak dalam kumpulan yang sama juga, 2 pun boleh. Okey, unsur yang manakah wujud sebagai gas monoatom? Murid-murid kena tahu mono ini maksudnya mono ini kumpulan mana? Kumpulan 18 juga. Jadi jawapannya Ne, neon. Unsur yang manakah wujud sebagai gas twi-atom? Sekali lagi, twi-atom kumpulan 17. Jadi ini adalah kumpulan 17. 17. Jadi jawapannya F. Selain jawapan ini, kita terima juga untuk oksigen dengan nitrogen. Kerana oksigen, kalau kita tulis formula, kita kena letak O2. Sama juga dengan nitrogen. Kita kena letak N2. Twi-atom maksudnya ada 2 lah. Okey, seterusnya namakan 2 logam. Okey, jadi logam adalah di depan sini. Okey, iaitu lithium dengan boron. Ini soalan ni ada kesalahan sikit. Okey, betul-betul. Soalan ni saya sudah tukar. Tahun lepas ada kesalahan sikit. Okey, jadi yang logam adalah kumpulan 1, 2. Lithium dengan ni logam alkali. Ini logam earth alkali. Okey, tak apa. Penting kita tahu. Okey, yang pertama inilah. Lithium dengan beryllium. Okey, kali ini tak boleh guna formula kerana dia minta namakan. Jadi jawapannya lithium dengan beryllium. Okey. Namakan unsur yang tergolong dalam kumpulan gas adi. Jadi murid-murid kena tahu gas adi itu kumpulan keberapa. Jawapannya kumpulan 18. Jadi jawapannya Ne. Tapi jangan guna Ne kerana namakan. Jadi gas adi ini adalah kumpulan 18. Okey, jadi neon lah kumpulan 18. Okey, seterusnya fluorine terletak di dalam kumpulan 17 dalam jadual berkala. Apakah nama lain bagi kumpulan 17? Okey, ini straight to the point. Jawapannya halogen. Kumpulan 17 halogen. Okey, bandingkan keelektronegatifan unsur Li dengan unsur F. Yang manakah lebih elektronegatif? Jadi Li kita sudah tahu Li dibentuk Li positif. Kalau F dia akan jadi F negatif. Maka F ini lebih cenderung melepaskan elektron untuk menjadi ion negatif. Jadi unsur F adalah lebih elektronegatif daripada unsur Li. Okey, so selesai. Soalan 3. Okey, baik, kita sampai soalan terakhir. Okey, jadual menunjukkan bilangan neutron dan nombor nukleon bagi unsur X dan unsur Y. Okey, bilangan neutron, nombor nukleon. Jadi di sini kita boleh menentukan nombor proton. Okey, iaitu kita gunakan nombor nukleon tolak dengan nombor neutron, kita akan dapat proton dia, iaitu 9. Okey, yang ini pun sama. Okey. Jadi lepas itu tuliskan susunan elektron untuk atom unsur X. Dia nak atom unsur X. Jadi untuk tulis susunan elektron, kita perlu gunakan nombor proton. 9. Sama dengan 9 elektron. Jadi 2.7. Nyatakan kumpulan dan kala. Kumpulan kalau 7, dia kumpulan 17. Kena campur 10. Kala keberapa? 2 nombor. Jadi kala 2. Very simple. Okay, terangkan kenapa. Kerana atom X mempunyai 7 elektron valence dan 2 petala yang diisi dengan elektron. Very good. 2 markah. Okay, kemudian adakah unsur X dan Y menunjukkan sifat kimia yang serupa? Terangkan jawapan anda. Okay, jawapannya, okay, kita boleh tolak. Lepas kita tolak 35, tolak 18, dapat 17 kot. Okay, jadi kalau ini 9, 2.7,
Kalau 17, 2.8.7. Jadi, dua-dua mempunyai elektron valence yang sama, bilangan elektron valence yang sama, jadi mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, jadi jawapannya, adakah XY menunjukkan sifat kimia yang sama? Jawapannya, ya. X dan Y mempunyai sifat kimia yang sama kerana atom X dan Y mempunyai bilangan elektron valence yang sama, iaitu 7. Nyatakan jenis zarah. Murid-murid mungkin sudah lupa lah. Kalau soalan tanya jenis zarah, terdapat 3 jenis zarah, iaitu atom, ataupun molekul, ataupun ion. Pilih salah satu je. Jadi jawapan di sini adalah molekul. Kerana itu bab seterusnya lah. Kerana dia adalah sepatian kovalen, membentuk ikatan kovalen, membentuk molekul yang stabil. Okey, tak apa. Biarlah. Okey, bandingkan takat didih unsur X dan Y. Okey, jadi untuk takat didih, dia sifat fizik dia, saiz yang lebih besar, takat didih dia lebih tinggi. Jadi di sini, yang ini lebih banyak petala bukan? Jadi saiz dia lebih besar. Okey, jadi takat didih dia lebih tinggi. Takat didih unsur Y lebih tinggi daripada unsur X. Kenapa? Kerana saiz molekul untuk unsur Y adalah lebih besar daripada molekul X2. Jadi kalau saiz dia lebih besar, bayangkan kawan kamu saiz dia lebih besar, maka daya tarikan antara molekul Y2 adalah lebih kuat. Jadi lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Okey. Baik, seterusnya, unsur X dan Y bertindak balas dengan nature mengikut kereaktifan yang berbeza. Tuliskan bersamaan kimia. Okey, X dengan klorin, jadi X, formula dia diatom. Kita kena letak X2, campur dengan Na. Okey, akhirnya inilah jawapannya. Ataupun kalau tidak, kita boleh rujuk kepada jadual berkala unsur. Kita tahu bahawa X, nombor proton dia adalah 9. Jadi 9 adalah fluorin. Kita boleh juga tulis seperti ini. 2Na dan menjadi 2NaF. Okey, kenapa NaF? Kerana Na bercharge positif. Dia bercinta dengan F yang bercharge negatif. Jadi bila tukar cincin, dia menjadi 1-1 NaF. Dan seimbangkan, letak 2 di sini. Okey, seterusnya, antara unsur ini yang manakah lebih reaktif dengan logam natrium? Untuk kumpulan 17, yang lebih atas itu adalah lebih reaktif. Jadi, siapa letak lebih atas dalam kumpulan 17? Jawapannya fluorin lebih atas dalam kumpulan 17. Jadi, jawapannya unsur X ataupun unsur fluorin lebih reaktif. Okey, yang lain. Okey, bahagian B, video lain. Okey, baik. Itu saja 4 soalan yang berkaitan dengan jadual berkala unsur. Sekian, terima kasih.